Okey, hari ni kita sambung contoh 8 Okey. Contoh 8. Dia kata graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. So, maksudnya kalau dia bermula daripada Seremban, bermakna kalau dia nak pergi ke Lumut, graf dia akan naik macam ni lah. Maksudnya macam tu. Sebabnya dia tidak berpatah balik kan. Kalau graf tu berpatah balik, dia akan turun ke bawah. Tapi ini dia terus daripada Seremban ke Lumut, so graf dia mungkin akan macam tu lah. So, kita tengok dulu. Dia kata Encik Tan berhenti di Rawang. Okey, so kita tahu kalau kita nampak graf kita mendata macam ni, bermakna dia punya Encik Tan tu tadi telah berhenti. So kalau dia berhenti je, dia punya graf akan mendata. Okey. So kemudian dia rawang untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. Okey. Jika laju purata, okey. Soalan bagi laju purata. Ingat lagi laju purata, formula bagi laju purata adalah laju purata sama dengan purata jarak bahagi jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey. So dia kata jika laju purata Encik Tan dari Seremban ke Rawang, ni sampai Rawang dah, ialah 66 2/3. Okey. So dari sini dari sini kita tak tahu berapa jarak dia berapa, dan dia punya masa adalah 1 jam setengah. Dekat sini kita boleh buat laju purata, kita kena guna formula ni Laju purata adalah sama dengan 66 2/3. Jadi sama dengan jumlah jarak yang kita tak tahu, dia letak R, jadi kita boleh letak R lah. Bahagi dengan jumlah masa dia letak sini adalah 1.5 dalam unit jam So jadi R kita adalah 66 2/3 ni bahagi pindah sebelah jadi darab 1.5. Jadi jawapan kita adalah, tekan kalkulator, enam per 2/3 darab dengan 1.5. So dapat jawapan berapa? 100. So kat sini adalah 100 km. Okey, kat sini 100 km. Okey. So soalan A tu faham tak? Boleh? Cikgu. Cikgu ada tunjuk slide ke? Allahu Akbar. Kenapa tak cakap awal-awal? Okey, kejap Korang pun senyap je. Cikgu tak perasan cikgu tak tunjuk slide. Okey. Okey. Cikgu ulang balik lah Boleh? Cikgu ulang balik. Boleh. Okey, kita pergi ke contoh 6 Dia kata graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Okey, Seremban ke Lumut. Jadi kat sini kan dia dah tulis Seremban kan. So ini Rawang. So maksudnya kalau dia terus perjalanan, kita dah tahu sebelum ini kita punya graf, sekiranya jalan dia akan terus ke hadapan, graf tu akan meningkat lah. Maksudnya kalau dia kata daripada Seremban ke Rawang ke Lumut, jadi graf dia mungkin akan jadi macam ni lah. Okey, so kemungkinan kat situ lah Lumutnya. Tetapi sekiranya kalau daripada Lumut ke Seremban balik, so graf dia kita akan nampak macam menurun lah macam ni. Ini adalah yang konsep kita belajar sebelum ni. So kalau graf tu menurun, bermakna dia berpatah balik. Kalau dia terus ke hadapan, dia akan naik ke atas lah. Okey, itu graf kita belajar. Okey, seterusnya dia kata Encik Tan berhenti di Rawang. So macam cikgu ingatkan sebelum ni, konsep kalau dia berhenti bermakna graf dia akan mendata. So apabila mendata dalam graf, kita tahu confirm dia akan berehat atau dia berhenti seketika. Okey. Dan seterusnya dikata kat sini
Jika laju purata dia kata jika laju purata. Jika laju purata Encik Tan dari Seremban ke Rawang. Okey, formula bagi laju purata adalah laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Dari Seremban ke Rawang ialah 66 2/3 km. Okey, so kita letaklah dekat sini laju purata Laju purata adalah 66 2/3 dan jumlah jaraknya adalah dia dah bagi sini jumlah jarak adalah R. So kita tak tahu, kita letaklah R bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa adalah 1.5. Ikut dalam keadaan jam. So 1.5. Jadi kita nak dapatkan jumlah jarak, hitung jarak. So jarak kita adalah sama dengan kat sini bahagi bawa sebelah jadi darab. So 66 2/3 darab 1.5 sama dengan ni 100. Dapatlah 100 km. Faham tak? Boleh sampai sini faham? Faham. Okey, B. Diberi bahawa jarak di antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km. So Seremban ke Lumut kat sini dia dah bagi 300 km. Kenapa? Apa nak tanya apa tu? Nampak kan skrin cikgu? Kalau dia kecil double tap double tap untuk jadikan dia besar. Okey, seterusnya dia kata dan Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km per jam. So kita dah tahu kat sini dia punya laju purata dia adalah 80 km. Jadi kita buatlah 80 km per jam sama dengan dia punya jumlah jarak dia dah bagi ni 300 Dia dah bagi 300 jadi 300 km. Sekejap okey, untuk sampai ke Lumut dari Rawang. Daripada Lumut ke Rawang saja. So daripada Rawang kat sini ni Rawang sehingga ke Lumut adalah ini. So kita punya jarak kita boleh pakai 300 km lah sebab 300 km ni adalah daripada ni dia kata jarak Seremban ke Lumut. So kita tak boleh pakai 300 km. Sebab 300 km tu daripada Seremban ke Lumut. Daripada Seremban ke Lumut. Jadi kita kena tolak dululah yang jarak Seremban ni. Bermakna kita punya jarak daripada Rawang ke Lumut adalah 200 km per masa dia. So masa dia sama dengan ini, masa naik atas, ini turun bawah. So dia akan bahagi. So 200 bahagi 8. Allah Allah. 200 bahagi 8 sama dengan 25. So masanya adalah 25. Bukanlah 200 bagi 8, 200 bagi 80. 200 bagi 80. Dapatlah 2.5. Bermakna dia adalah bersamaan dengan 2.5 jam. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. So awak kena buat lagi tambah benda ni sampai 2.5 kan. So dari sini dah kat sini dah 2.5. Ni kat sini 2.5. So kita akan teruskan lagi. Jadi kat sini 5. 2.5 tambah 2.5 dapatlah 5 jam kat sini. Okey. So cikgu tunjuk graf dia yang betul lah macam ni. Okey, faham tak? Untuk menggunakan formula bagi laju purata ni, faham?
Ke ada yang tak faham? Kenapa 200? Kenapa bukan 300? Ada soalan nak tanya tak? Ada? Okey, kalau tak ada cikgu teruskan Okey, cik. Apa? Apa nak tanya apa tu? Tak ada? Okey. Kita teruskan. Contoh 9. Kalau tak faham, bagi tahu tau. Contoh 9. Dia kata, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan dua buah kereta daripada Kuala Lipis ke Cameron. Okey, awak tengok yang warna hijau ni Bila awak tengok warna hijau, menandakan bila dia punya graf tu turun ke bawah, menandakan itu adalah perjalanan pulang. So, yang warna pink ni adalah jalan pergi ke Cameron. Yang warna hijau tu adalah jalan pulang dia. Okey, graf PBQ. Okey, PBQ mewakili perjalanan intake Manaf bersama keluarga daripada Cameron ke Kuala Lipis. Cameron ke Kuala Lipis. Untuk menghadiri majlis perkahwinan sepupunya, graf OABC mewakili perjalanan Kuala Encik Raven dari Kuala Lipis ke Cameron Highland. Okey. Ini daripada Cameron Highland ke Lipis, yang ni daripada Lipis ke Cameron Highland. Macam cikgu kata tadi, kalau perjalanan pergi dia akan positif, kalau ada perjalanan pulang dia akan negatif, graf negatif macam inilah. Okey, so yang A dia kata diberi kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA dan BC adalah sama. Okey, sama. Jadi kita kena kira lah laju dia berapa. Okey. So laju kita kena kira dekat sini. Jadi laju soalan A, laju OA sama dengan laju BC. Okey, so laju OA kita kira lah. Kat sini adalah 65 kat sini adalah 065. Kat sini adalah 52 kosong. Jadi kita kira nak dapatkan laju, kita kena kira jarak bahagi masa. Okey, so 65 tolak kosong bahagi Y tolak Y bahagi kosong tolak 5. Tak boleh tolak 52 sebab soalan dia kata dia tak ada peminta dalam keadaan jam kan. Okey, jadi kita tolak je 52 sama dengan dia sama dengan BC. Jadi C ni adalah T 135, yang B ni titik dia adalah 77 65. Dia X, Y ni X dia, ni Y dia. So kita letaklah X, Y. Okey, kemudian kita tuliskan dia punya jarak 135 tolak dengan Y tolak Y tolak 65 bahagi T X tolak X 77. So kita selesaikan 65 bahagi negatif 52. 65 bahagi dengan negatif 52. Dapat jawapan negatif 1.25. Negatif 1.25 sama dengan 135 tolak 65 dapatlah jawapan 70. So kat sini 70 bahagi dengan T tolak 77. So ini darab ke sini, so kita dapat negatif 1. Ni kita pindah buat pertukaran tempat dia, jadi T tolak 77 sama dengan 70 bahagi negatif 1.25. So 70 bahagi
Negatif 1.25 sama dengan negatif 56. So, T sama dengan, okey, sorry. Kalau dia perubahan jarak, kita tak ambil kira dia punya, ke cikgu salah buat ni? 52, 65 tolak kosong. Kosong tolak 52. Betul. Kecurunan dia negatif 65. Kejap. Oh. Ya Allah. Bukan ambil titik ini. Ya Allah, titik ini dengan titik ini. Korang pun senyap je tak bagi tahu cikgu. Cikgu ada buat salah sikit kat sini kan. So kat sini positif lah. So kat sini adalah 56 lah. Ni titik ini dengan titik ini. Bukan titik ini dengan titik ini. Salah. Sama juga ni. Dia titik ni tolak dengan titik ni. Ni titik ni tolak dengan titik ini. So jadi 77 tambah 56. Pindah ke sebelah. 77 tambah 56. Dapat jawapan 133. So, T dekat sini adalah 133. Sampai sini faham? Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan soalan B. Dia kata laju purata perjalanan intik manaf. So, cikgu ingat tadi, cikgu ingatkan balik laju purata adalah bersamaan dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. So, laju purata B ialah 72 km. Dia kata Encik Manaf. Encik Manaf tadi yang warna hijau ya. Encik Manaf yang warna hijau, yang Raven yang warna pink tadi. So, Encik Manaf warna hijau, so kita tengok warna hijau saja. So, laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Dia kata laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km. Okey, so cikgu buat 72 km jam negatif 1 sama dengan jumlah jarak untuk Encik Manaf adalah inilah. 135 bahagi dengan jumlah masa dia adalah Q yang kita tak tahu. Ni Q ni kita tak tahu cikgu letak Q lah. Okey, so Q tukarkan keempat dia jadi 135 bahagi dengan 72, dapatlah jawapan 1.87 apa? 133 ni. Apa tu yang apa tu masa? Ni ke? Bukan, ini sekarang dia tengah cerita pasal Encik Manaf ni. Encik Manaf yang warna hijau. Yang warna pink ni Raven tadi. Raven daripada graf O. Sekejap O, A, B, C ni Raven punya. Encik Manaf. Encik Manaf yang ni. P, Q. Ni graf P, B, Q. Encik Manaf. P, B, Q. Encik Manaf faham? So tu yang cikgu guna 135 Q, kita tak tahu berapa masa dia. So kita boleh pindahkan tempat dia. Sama dengan tekanlah 135 bahagi dengan 72 dapat 1.875. 1.875. Tapi disebabkan ini dalam unit jam, jadi kita kena, sebab yang kat sini minit kan, jadi kita tak boleh letak dalam keadaan jam. So kita kena letak dalam keadaan minit So kita tukarlah. Ini kita tukar ni dalam keadaan jam.
So kita tukar dalam keadaan minit. So Q sama dengan 1.875. Untuk tukar kepada minit, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi kita darab dengan 60. So kita dapat darab dengan 60 112.5. 112.5. Tapi kita tak habis lagi sebab soalan minta beza. Hitung beza masa. Okey, jadi so kita tolaklah yang untuk kita tahu beza, kita kena tolak yang Raven, tolak dengan Manaf. So Raven punya 133 tolak Manaf punya 112.5. Jadi 133 tolak dengan kita punya jawapan, dapatlah 20.5 minit beza dia. Faham tak? Ni B. Ada soalan? Kenapa? Kenapa dia darab dengan 60? Sebab ini dalam keadaan jam. Tengok kat sini unit ni unit jam tau. Ini unit jam. Kat sini adalah minit. So kita kena darab yang kita dapat. Jadi bila kat sini adalah unit jam, jadi jawapan masa kita ni bukan dalam keadaan minit, mesti dalam keadaan jam juga, bergantung kepada unit dekat laju ni tadi. So kat sini adalah 1.875 jam. So jam tak boleh tolak dengan minit kan? Sebab tadi kat sini kita dapat minit, betul tak ni 133 ni adalah minit. So kita tak boleh lah tolak 1.875 tolak dengan minit. Sebab itu jam tak boleh tolak minit. So jam tu perlu ditukarkan kepada minit terlebih dahulu. So 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi tu yang 1.875 ni kita darab dengan 60 untuk tukarkan dia jadi minit dulu. Baru kita boleh tolak untuk dapatkan perbezaan dia. Jelas tak? Jelas, cikgu. Okey, bagus soalan awak. Ada soalan nak tanya? Lagi? Okey, kalau tak je cikgu teruskan Cikgu teruskan. Baik. Okey. Kita pergi kepada graf laju masa. Okey, graf laju masa. Kita tengok dulu apa graf laju masa ni. Graf laju masa, okey kita tengok untuk graf laju masa. Sebelum ni kita belajar graf jarak masa. Hari ni kita belajar graf laju masa. So dia punya paksi mencancang dia iaitu menegak. Paksi menegak dia adalah laju. Manakala paksi mengufuk tu adalah yang melintang, adalah masa. Dan kecerunan dekat sini adalah mewakili dia punya pecutan. So kecerunan tadi kalau graf jarak lawan masa, dia punya kecerunan dia adalah sama dengan laju. Untuk graf laju masa, dia punya pecutan, dia punya kecerunan dia adalah pecutan. Itu beza antara graf laju masa dengan graf jarak masa. Okey, seterusnya contoh kita tengok contoh kat sini untuk kita buat graf. Jadual di bawah menunjukkan perubahan laju kereta Azizul untuk tempoh masa 5 saat. Lukis graf laju masa berdasarkan jadual yang diberi. Okey. So cikgu kecilkan sini supaya cikgu ada ruang untuk melukis. Dia dah bagi dia punya masa dengan laju, so kita ikut je dia punya ni. Pastikan kita punya paksi kita adalah paksi mencancang ni adalah laju dan paksi mengufuk kita ni adalah masa. Okey. So kena letak unit sekali. Laju tu adalah ms/1, masa adalah saat. So dia bagi sampai 5. So kita letak 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu yang ni kita letak 10, 20, 30, 40, 50. So kita plot lah 0, 0,
1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50. So kita gerak garis je lah dia. Macam biasa. Macam tu cara kita nak lukis graf. Sama je jarak masa dengan laju masa. Okey. Okey, contoh 10 faham? Okey, so kita teruskan contoh 11. Saya kata kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh persamaan tu. Okey. So kalau dia bagi persamaan sahaja, apa kita buat dulu? Kita kena cari kita punya koordinat. So kita letak V sama dengan 800 tolak 1600 T. Okey, kita nampak kat sini T kan? So T tu yang kita kena buat. Okey, sekejap cikgu buat koordinat dulu. Kat sini kita ada V dengan T. Disebabkan T ni ada yang darab, senang kita letak nilai T dulu. So katakan cikgu letak nilai T kosong. Okey. So kita terus je guna kalkulator. Cikgu letak nilai T kosong jadi 800 tolak dengan 1600 darab dengan kosong. So dapat jawapan 800. Okey, kemudian cikgu letak T tu adalah 0.5 contoh Nak letak 1 pun boleh. Kalau letak 1 0.5. Contoh cikgu letak 0.5 So dapat jawapan berapa? 0. So T tu cikgu letak 1.5, V akan jadi 0. Okey, kalau awak letak 1, katakanlah kita nak letak 1 kan. So cikgu ganti dekat tempat T tu, cikgu ganti dengan 1. 1.0. So dia dapat negatif. So dekat graf kita tak boleh ada negatif kan. So kita berhenti sampai 0.5 lah. Faham tak macam mana nak buat jadual? Tapi sebenarnya kalau ada tambah atau tolak, sebenarnya lebih baik awak buat V sama 0, T sama 0. Contoh kat sini cikgu buat kan, V sama dengan 800 tolak 1600 darab 0. Tu T yang cikgu jadikan 0, jadi V cikgu dapat 800. Kalau cikgu jadikan V 0 sama dengan 800 tolak 1600 T, so ni pindah sini dapat negatif 800 sama dengan negatif 1600 darab dengan T tak tahu. So kita nak dapatkan T ini dibawa ke sebelah jadi bahagi, so jadi 0.5 sama dengan T. So untuk kalau kita ada persamaan, ada tambah tolak, so kita gantikanlah dua-dua kita punya ni, kita ni salah satu kosong. Mula-mula kita jadikan V kosong, ataupun mula-mula kita jadikan T kosong, lepas tu kita jadikan V kosong. So kita akan dapat nilai lah. Faham tak? Faham. So kita buatlah kita punya graf. Okey, graf kita sekejap. Macam biasa, buat paksi mencancang kita adalah laju Paksi mencancang kita adalah So ini adalah laju dalam unit km J negatif 1. Dan unit ini bergantung kepada apa yang soalan bagilah. Dia bagi dalam unit km J negatif 1, so kita kena letak unit km J negatif 1. So kalau kat sini km J negatif 1, jadi kita punya masa akan jadi dalam jam jugalah. Sini jam kan. So ini pun akan jadi masa kita dalam jam. So kita boleh je letak macam mana awak nak letak. Masa 0.5 kan, kosong. Patut kat sini 0.5, kat sini adalah 800. So kita garis saja.
Ni plot kosong kat sini. Okey, faham? Contoh 11. Okey, faham? Cikgu teruskan lagi. Kita pergi kepada kaitan antara luas di bawah graf, laju masa dengan jarak yang dilalui. Okey. So, untuk pengetahuan awak, apabila kita ada graf laju masa dan awak kira luas di bawah graf, nilai luas kat sini adalah bersamaan dengan dia punya jarak. Jarak. So, nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh masa. Tempoh masa yang sama. So, kalau awak kira luas ini, luas dia petak kan? Panjang dan lebar, betul tak? So, dia punya luas kat sini ada luas bagi graf dia, luas di bawah graf adalah dia punya jarak bersama dengan jarak. Kalau untuk graf jarak masa, dia tak ada luas di bawah graf. Kalau kita cari luas di bawah graf, dia tidak memberi makna apa-apa. Tapi untuk graf laju masa, untuk ni graf awak, so bentuk kat bawah ni adalah bentuk segitiga. So kalau kita kira luas untuk segitiga ini, dia memberi makna jarak yang dilalui. Untuk tempoh masa daripada 0 sehingga T. Jelas tak? Okay, ulang semula. Ini graf awak. Ini graf awak. So, graf ini, bawah dia adalah bentuk segitiga, betul tak? So, luas di bawah graf ini adalah bersamaan, sekiranya awak cari dia punya luas, bersamaan dengan jarak yang dilalui dalam tempoh masa daripada 0 sehingga T. Faham? Ni pula graf dia macam ni. So, kalau awak kira dia punya luas kan, luas di bawah graf ini adalah bentuk segi 4. So, awak pun cari panjang darat lebar. So, panjang darat lebar ni adalah bersamaan dengan jarak yang dilalui. Jarak dilalui daripada 0 sehingga T1. Okey? Tapi, untuk graf jarak masa, luas di bawah graf tidak memberi makna apa-apa. Okey. Yang tu kena jelas antara dua ni. Okey, so kita tengok kat sini contoh 12. Okey, contoh 12 cikgu besarkan Hitung jarak yang dilalui. Okey, so bila kita tahu soalan minta jarak yang dilalui, bermakna kita kena cari luas di bawah graf. Okey. So setiap gerakan berdasarkan graf laju masa yang berikut. So kita nampakkan ini graf kita. Warna pink ni adalah graf, warna pink tu adalah graf kita. So kita punya bentuk di bawah graf kita ni adalah bentuk trapezium. Betul tak? Nampak tak bentuk trapezium kat sini? Okay, so nak cari dia punya jarak, sebab soalan minta jarak dilalui, jadi kita gunalah formula trapezium. So jarak kat sini adalah 5. Dia punya jarak kat sini adalah 10. Betul tak? So, tinggi dia adalah 4/5. So, formula bagi trapezium adalah sama dengan, luas trapezium adalah sama dengan 1/2 darab A tambah B darab tinggi. So, sama dengan 1/2 darab A-nya adalah 5, tambah B-nya adalah 10 dan T-nya adalah 4/5. So, kita tekan kalkulator. 1/2 darab dengan 15 darab dengan 4/5. Dapat jawapan 6. Faham tak? Faham? Ada soalan nak tanya kat situ? Yang soalan A? Kalau nak pecah pun tak ada masalah. Macam ni kan, kita nak pecah, kita nampak macam segitiga dengan petak pun tak ada masalah. Boleh juga, benda yang sama. So, katakanlah cikgu nak buat petak segitiga dengan yang petak ni. So, yang petak ni kat sini, kalau sini 5, kat sini 5 lah. So, tinggi kat sini adalah 4/5. So, untuk yang petak, cikgu cari 1/2 darab tapak dia 5, darab tinggi dia adalah 4/5. So, cikgu potong 5, dapatlah jawapan dia 2. So, untuk petak pula sama dengan panjang dia 4/5 darab dengan dia punya tingginya 5. Dapatlah jawapan 4. So, total tetap juga 6. Jelas So, tak kisah awak nampak bentuk macam mana, nak buat tak ada masalah. Buatlah mana-mana, tetap akan dapat jawapan yang sama. Itulah jarak yang dilalui.
Sorry, cikgu terlupa letak unit dia 6 km. Okay, kita tengok sebelah B pula ya. Ini graf awak. So, kita nampak sama macam bentuk apa ni? Trapezium juga kan? So, kita tahu kat sini adalah 40. So, ini mesti nak 40. So, tinggi kat sini adalah 80 dan kat sini adalah 6. So, kita cari macam biasalah. Luas sama dengan 1/2 dalam kurungan 840 tambah 80 darab dengan tinggi dia 6. So, kita boleh potong kat sini 3, dapat jawapan 420. 360. Okey, 360 tak dapat 360 sebab apa? Sebab soalan. Tengok awak, tengok cikgu dah buat silap. Sebab apa? Kenapa cikgu buat silap? Sebab nampak tak kat sini minit, tapi kat sini adalah jam. So tak boleh, kita kena tukarkan masa minit ni tadi kepada jam. So dari 40 dengan 80 ni kita tukar jadi jam lah. 80. Sorry, 6 ni kita tukar jadi jam. Okey. So, ini 6 minit. So, untuk tukarkan minit berjam, 6 bahagi dengan 60. So, masih lagi kira macam biasa. 1/2 darab dengan 40 tambah 80. Kemudian, tak boleh terus darab 6. So, 6 ni dalam minit. Jadi, minit ni, minit. Nak tukar kepada jam, dia kena bahagi 60. Bahagi 60. So, kalau jam nak tukar ke minit, kena darab dengan 60. So, 6 bahagi dengan 60. So, kita tekan kalkulator. 1/2 darab 40 tambah 80, 120. Darab 6 bahagi 60. So, dapat jawapan 6 km. Okey, jelas tak? Jelas. Ada soalan nak tanya? Jelas kenapa 6 bahagi 60 ni? Boleh? Okey, jelas. Okey, seterusnya contoh 13. Ni kalau tak faham, tanya tak sebab petang ni kita akan buat kerja kumpulan macam hari itu. Okey, so contoh 13 Dia kata graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh masa 36 minit. Hitung jumlah jarak dalam km. So, kita tahu soalan minta jumlah jarak. So, apa kita buat? Kita kena cari dia punya apa? Dia punya apa? Kalau kita nak cari jumlah jarak ni, kita cari apa? Cari luas di bawah graf. Faham tak? Okey, so kita tak nampak kat sini kan, kita tak nampak bentuk yang selalu kita belajar. Jadi apa kita buat? Kita bahagikan kawasan dia. Kita bagi kawasan A, kawasan B, kawasan C. So cikgu buat untuk kawasan A ni untuk kawasan A, tambah untuk kawasan B, tambah untuk kawasan C. Okey, so kita boleh terus buat soalan A ni. So kawasan A ni 1/2, tapak dia berapa? Tengok kat gambar Raja tu, tapak dia berapa, Arman? Oh, Arman tak boleh cakap. Ainuddin, berapa tapak dia, Ainuddin? Tapak dia untuk bentuk A tu. Aina Bakis, apa tapak dia? Korang ada ke tidak ni? Apa jawapan dia, Aina Bakis? No, Shen. Apa tak dengar? Betul. 10. Darab berapa tinggi dia, Aina Bakis? 72. Bagus. Okey, tambah 1/2. Noh pula, Noh. Noh, tolong jawab, Noh. AB dia berapa, Noh? Ni A 2 garisan selari Ni A, ni B. A dia berapa? A dia 72. Okey, betul, 72.
72 lepas tu tambah Tambah dengan 20 ni. Ni belah sini. Nah, Berapa? 40. 40. Lepas tu dia punya tinggi dia, 10. 10. Tapi kan, okey. Rasan tak ini minit, ini jam. Siapa nak buat dekat bahagian minit ni? Awak kena bahagi dengan 60 lah untuk tukarkan dia jadi jam. Jelas tak? Okey, seterusnya tambah dengan C dia. C dia 1/2 darab dengan Nadia Raihana. Tolong jawab Nadia Raihana. Untuk bahagian C tu, AB dia berapa? Ni A, ni A, ini B. Ni luas tahun 6 ni. Okey. Nadia? 72. 72 tambah 36. AB, dua garisan selari. 20. 20. 40. Darab dengan tinggi dia. Tinggi kat sini berapa? 36 ya ke? 20. Bukan? Oh, 16 lagi. 16. Bagi dengan 60. Kenapa kena bagi 60, Rayana? Sebab nak tukar pada jam. Betul, bagus. Okey, so kita tekanlah kalkulator. 1/2 darab 10 per dengan 60 darab 72. Lepas tu tambah. Ni kalau awak nak kira asing pun tak apa cikgu nak kira terus ni. Darab dengan 72 tambah dengan 40 darab dengan 10 per dengan 60 tambah 1/2 darab 72 tambah dengan 40 darab dengan 10 per dengan 60. So dapatlah jawapan. Kejap Berarti cikgu nak dekat mati. Dapatlah 24 2/3 km. Okay, kita tengok betul tak? 24 2/3 km. Tak sama ke? Sekejap cikgu cek. Betul. 70 betul. 16/60. Betul. Kenapa salah pula? Tekan kalkulator. Kat mana salah dia ni? Oh, kat sini 16. Betul lah. 30 ataupun 30.267 30.267 km. Nak buat dalam keadaan perpecahan boleh, nak buat dalam keadaan perpuluhan pun boleh. Okey, so soalan B dia minta. Yang soalan ni semua orang faham tak? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Dia kata laju purata. Tadi kita dah tahu formula untuk laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, so jumlah jarak kita dah tahu, kita dah kira kat sini tadi. So laju purata sama dengan jumlah jaraknya adalah 30. Kalau nak buat tadi 30 4/5 pun boleh. Nak buat 30.267 pun boleh. So kalau cikgu tak nak ada berlaku kesilapan, cikgu tukar jadi pecahan dululah. 30 4/15. Ni km bahagi dengan berapa jumlah masa dia semua? Betul tak cikgu buat bahagi 36? Boleh tak cikgu buat bahagi 36? Kenapa tak boleh? 36 tu kena? Betul, tukar jadi jam. So, boleh dapat jawapan. So, jawapan kita tadi bahagi dengan 36 per dengan 60.
So dapatlah jawapan 50. Kita punya laju adalah 50.444 km jam -1. Faham tak? Faham. Okey ni sama Okey. So cikgu stop sampai sini. Jadi cikgu nak try satu soalan kat sini Cikgu nak try satu soalan. Siapa rasa nak cuba? Siapa rasa dia nak try jawab soalan nombor 3 ni? Ada volunteer tak? Kalau tak ada volunteer, cikgu nak panggil. Okay, tak ada volunteer, cikgu nak panggil Nur Akilah. Okay, Nur Akilah, baca soalan, lepas tu boleh bagi jalan macam mana nak jawab. Nur Akilah. Okay, baca soalan Nur Akilah. Cikgu nampak awak dah on mic, tapi cikgu tak dengar suara. Awak tengah bercakap ke? Okey, kalau tak boleh, cikgu nak... Cikgu nak... Nurul Aina. Okay, Nurul Aina. Okay, Aina. Ada orang tak ni? Ada orang. Masih nampak kan cikgunya slide ni? Nurul Aina. Sarah Nadia. Okey, tak dengar. Cukup sikit. Okey, cuba baca. Macam mana nak dapatkan nilai T? Apa yang masukkan dengan 100 meter ni? Dia punya jarak yang betul, jarak yang dia lalui. So macam mana nak dapat T? Macam mana kita nak dapat jarak yang dia lalui dalam graf laju masa? Kena cari apa? Bagus. Okey, so cikgu asingkan ini graf A. Ini graf B. Boleh tak awak tolong bina formula bagi graf A? A 1/2 darab. Tapak dia berapa? Apa tak dengar? Okey, T tolak 6. Bagus. Tinggi dia berapa? 8. Bagus. Okey, B dia pula. B dia 1/2. A, B dua garisan selari. 8. Bagus. Tinggi dia berapa? Ya ke? T tolak 6. Kan ni kena tolak kan? So dah akan jadi T tolak 6. Betul? Jadi jumlah semua adalah sama dengan bagus. So kalau awak pindah, awak akan dapat jawapan lah. So kalau cikgu teruskan buat, ni boleh potong. So dia jadi 4 kat sini.
So 4 dalam kurungan T tolak 6 sama dengan yang ni 8 tambah 12 adalah 20 kan. So ini potong sini, dia dapat 10 lah kat sini. Tambah 10 darab T tolak T, dah tak ada T, tambah 6. So dapat dengan 100. Jadi 4 dalam kurungan T tolak 6 ni pindah sebelah. 100 tolak 16 jadi 84. So T tolak 6 bahagi dengan 4 ni darab, pindah sebelah jadi bahagi. So 84 bahagi 4 adalah 21. So T sama dengan 16 dan 6 pindah sebelah dia jadi tambah, so 27. So masa T ni adalah 27 lah. So T ni adalah 27, sebelah sini adalah 27 tolak 6 dapat 21 dekat sini. Dalam 27 saat. Okey, sambung lagi Sarah, sikit lagi B Sarah. Macam mana nak dapat B ni Sarah? Laju purata. Apakah formula bagi laju purata? Jumlah jarak bahagi jumlah masa. Laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, bagus. Teruskan, jumlah jarak kita berapa? Jumlah jarak 100. Betul, 100 meter bahagi jumlah masa kita berapa? 27. Boleh ke cikgu letak 27 kat sini? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Ustaz Soalan minta dalam? jam. Dalam jam. Okey, so macam mana saat nak tukar minit dulu? Bagi 60 kan? Lepas tu bila dah tukar minit, bahagi lagi 60. Tukar jam. So sebenarnya dia adalah 3,600 lah. Dia kena bahagi dengan, kalau saat nak tukar kepada jam, dia kena bahagi dengan 3,600. Okey, bagus lah Sarah. Terima kasih Sarah. So kita tekan kalkulator. 100 bahagi dengan 27 per 3,600. So dapat jawapan inilah dalam saat dalam jam. Betul lah. Ha, 13,000 0.33 km jam negatif 1. Okey, kalau tak ada soalan boleh keluar semua. Terima kasih. Assalamualaikum.